Empat negeri Perikatan Nasional bakal bergabung di bawah satu kumpulan dan kumpulan ini bakal dinasihatkan oleh Tun Dr. Mahathir. Ini lain macam bang, sangat lain macam. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini telah keluar satu berita. Empat negeri Perikatan Nasional iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dikatakan akan membentuk satu kumpulan gabungan di mana kumpulan ini antara lain akan bekerjasama untuk memastikan perkembangan ekonomi, sosial, tata kelola dan pelbagai lagi berjalan lancar di empat negeri Perikatan Nasional tersebut, di mana kumpulan ini akan dinasihatkan secara tidak rasmi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sangat-sangat mengujakan tuan-tuan sekalian. Perkara ini sebenarnya telah diumumkan antara lain oleh Menteri Besar Terengganu iaitu Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar yang menyatakan Tun Dr. Mahathir akan menasihatkan empat negeri Perikatan Nasional ini secara tidak rasmi sambil akan menggunakan pengaruh beliau di kalangan negara-negara Asia seperti Jepun, China dan pelbagai lagi untuk menarik masuk pelaburan masuk ke dalam negeri-negeri tersebut. Dan sudah tentulah tuan-tuan sekalian, perkara ini sebenarnya memang sangat-sangat mengujakan. Mana tidak teruja tuan-tuan dan puan sekalian, mantan Perdana Menteri yang boleh dikatakan antara yang paling berpengaruh di rantau Asia ini satu ketika dahulu, yang sudah pastilah masih mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan negara-negara Asia, masih ramai sahabat di luar sana, akan menasihatkan empat negeri yang mempunyai potensi yang begitu besar sebenarnya, iaitu negeri-negeri Perikatan Nasional ini. Macam mana kita tahu, negeri-negeri Perikatan Nasional ini mempunyai sumber yang begitu luas, begitu banyak sekali yang masih lagi untapped orang kata, serta mempunyai prospek perkembangan ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Dan perkara ini bagi saya, boleh dikatakan sangat perlu jugalah bagi kesemua negeri Perikatan Nasional ini. Sebab apa tahu? Sebab macam mana kita tahu, sejak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawat jawatan Perdana Menteri Malaysia sejak November tahun lepas hinggalah ke saat ini, seolah-olahnya macam kerajaan pusat ataupun kerajaan perpaduan madani ini, iaitu di bawah pentadbiran beliau, sangat tidak menghormati dan menjunjung semangat federalisme. Sebab apa tahu? Sebab kita lihat banyak sekali pembangunan-pembangunan yang diletakkan ataupun yang dibuat oleh kerajaan perpaduan madani ini ialah pembangunan yang agak berat sebelah. Bahkan ketika membincangkan atau membentangkan Kanjang Sepuluh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 pun, Perdana Menteri hanya mengumumkan pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan juga pembangunan pelabuhan yang baru dekat Pulau Keri. Dan di mana kedua tempat ini berada di negeri-negeri Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan memang sangat tidak adil kalau ikutkan, sangat berat sebelah. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Ustaz Ahmad Fadhil Syari dalam perbahasan beliau ketika membahaskan rancangan Malaysia ke-12 tersebut, beliau mengatakan pembangunan dekat negara ini hanya tertumpu dekat kawasan-kawasan tertentu. Sedangkan kawasan-kawasan yang masih mempunyai potensi yang besar seperti pantai timur negara ini, seperti di utara dan sebagainya, tidak diusik dan pembangunan tidak ditumpukan ke arah itu. Kita masih lagi tidak lupa betapa kerajaan pusat bermain tarik tali berkenaan dengan pembangunan KXP sebagai contohnya. Dan juga Datuk Ahmad Amzad Hashim, iaitu Ahli Parlimen Kuala Terengganu, juga telah menyatakan sejak Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri, menjawab penjawatan Perdana Menteri sejak November lepas sampai ke saat ini, beliau tidak pernah sekalipun mempengerusikan mesyuarat ECER ataupun Pembangunan Ekonomi Koridor Timur. Dan benda ini sangat mengecewakan kalau ikutkan, kerana ianya akan menyebabkan pembangunan ekonomi dekat wilayah timur ini akan terganggu serta akan tersekat. Sebab ialah bila Perdana Menteri pun tak nak mempengerusikan mesyuarat ECER, jadi bagaimana segala projek yang sedang dirancang dan sebagainya itu dapat dibentangkan kepada Perdana Menteri, dapat dibawa kepada Kementerian Kewangan untuk diluluskan dan sebagainya. Perkara-perkara inilah yang menyebabkan rakyat di negeri-negeri Perikatan Nasional ini terasa macam dianaktirikan. Dan perkara ini sebenarnya sangat malang. Sebab dahulu ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi ketua pembangkang, ketika Pakatan Harapan ini menjadi pembangkang, mereka memegang negeri di pembangkang, mereka sentiasa melaungkan betapa kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu tidak menghormati semangat federalisme, tidak menghormati semangat persekutuan, di mana menganaktirikan negeri pembangkang dan sebagainya. Banyak benda yang patutnya ada dekat negeri pembangkang dialihkan ke negeri lain. Tetapi bila mereka menjadi kerajaan pada ketika ini, mereka buat perkara yang sama, bahkan lebih teruk lagi kalau ikutkan. Jadi kerana itulah, ura-ura untuk membentuk kumpulan negeri-negeri Perikatan Nasional ini dengan dinasihatkan secara tidak rasmi oleh Tun Dr. Mahathir memang satu perkembangan yang sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan. Menarik kenapa? Selain daripada potensi yang bakal dilimpahkan kepada negeri tersebut, kita nak lihat juga
Apakah reaksi ataupun tindakan daripada persekutuan, daripada kerajaan perpaduan madani ini apabila melihatkan negeri-negeri ini cuba untuk bergerak sendiri tanpa mengharapkan kepada federalisme? Sebab macam mana kita tahu, kalau ada pembangunan yang besar-besar dekat mana-mana negeri pun, sudah pastilah ianya memerlukan kelulusan Kementerian Kewangan sebagai contohnya. Dan kita akan lihat, adakah berlaku pertembungan-pertembungan yang boleh dikatakan akan membantutkan usaha keempat-empat negeri ini selepas ini ataupun tidak, kita pun tidak pasti. Ataupun adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjunjung janji-janji reformasi beliau untuk menjunjung semangat federalisme, itu pun kita akan perhatikan. Tetapi ini merupakan satu langkah yang begitu berani daripada negeri-negeri Perikatan Nasional ini dan boleh saya kira amat wajar dilakukan, terutamanya untuk memastikan sumber-sumber dekat empat negeri ini dapat dimaksimalkan sebaik mungkin dan juga memastikan limpahan ekonomi dapat masuk ke negeri-negeri tersebut. Tak adalah nanti asyik dikatakan oleh anak-anak papa, oh ini adalah negeri-negeri mundur dan sebagainya. Macam mana tak mundur kalau kerajaan kamu sendiri tidak mahu membantu negeri-negeri ini? Tetapi macam saya katakan tadi, kita nak tunggu dan lihat apakah reaksi dan juga tindak balas daripada persekutuan. Sebab ialah, kita pun tahu kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati, betul tak? Sebab Sani Hamzah pun dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.